Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi, okey, untuk Bahasa Melayu tahun 1. Apa khabar? Cikgu harap semua sihat ya. Dan kalau ada yang tak sihat tu, cepat-cepatlah makan ubat. Dan kalau ada yang masih kuarantin, cikgu doakan semoga cepat sembuh ya. Okey. Baik, untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk tata bahasa ya. Dan kita akan gunakan buku teks dan juga buku aktiviti. Cikgu harap kamu bersedia ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar masih lagi tema 4 iaitu keselamatan. Unit 11, kita selamat di sini. Dan tajuk tata bahasa kita kata tanya. Manakala untuk buku teks hari ini kita guna tajuk beringat sentiasa. Okey, baik, cikgu harap kamu dah adalah buku teks dan buku aktiviti dekat sebelah kamu. Baik, berdasarkan tata bahasa hari ini kita akan belajar tajuk kata tanya. Cikgu akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan kata tanya dan juga contoh-contoh kata tanya serta contoh ayat. Cikgu harap semua dah bersedia ya. Okey, baik. Kita tengok dulu apa maksud kata tanya. Baik, kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan atau menyoalkan sesuatu. Nak tanya, nak soal, kita kena guna kata tanya. Okey, contoh yang ini saya dapat daripada buku teks ya. Apa, siapa, mana, bila. Sebenarnya ada banyak contoh kata tanya yang kita gunakan. Kita gunakan kata tanya ni sebenarnya hari-hari. Setiap hari. Kalau kita nak soal orang, nak tanya orang, okay, sama ada nak tanya mak ke, ayah ke, kakak, abang dan sebagainya. Ataupun kalau kat sekolah nak tanya kawan-kawan, nak tanya guru, kita memang gunakan kata tanya ni. Okay, baik. Tu dah ada contoh. Ni cikgu bagi sikit lagi contoh ya. Iaitu apa, siapa, mana, bila, mengapa, berapa dan bagaimana. Biasanya apa kita nak tanya tentang sesuatu benda ataupun haiwan boleh juga. Kalau siapa ni biasa berkaitan dengan manusia. Kalau mana, tempat. Kalau bila ni biasa berkaitan dengan tarikh atau hari. Mengapa pula kita nak tanya sebab. Mengapa tu biasanya untuk sebab. Berapa untuk bilangan, nak tanya berapa. Okey, berapa hari, berapa jumlah duit, tu kita guna berapa. Dan bagaimana, biasanya kita guna bagaimana ni untuk kita mengetahui cara. Okey, cara, bagaimana cara nak buat kek. Ataupun kita nak tanya situasi, bagaimana keadaan cuaca hari ini. Itu penggunaan kata tanya ya. Baik, cikgu akan bagi contoh ya dan contoh kata tanya dan kata ayat dan juga contoh ayat, kata ayat pula. Okey, baik. Ini dia kata tanya apa, iaitu untuk menanyakan benda atau haiwan. Kata tanya perlu disertai dengan tanda tanya. Nampak yang warna merah tu macam telinga tu. Setiap kali kita nak tulis kata tanya mesti ada tanda soal ataupun tanda tanya pada akhir ayat. Okey, cikgu bagi contoh ayat kat sini. Apakah warna kesukaan kamu? Okey, kalau kata tanya kita gunakan di hadapan ayat, kita kena letakkan kah. Perkataan warna merah, K-A-H, kah. Itu kita kena letakkan ya. Tapi tengok contoh kedua. Warna kesukaan kamu apa? Bila kata tanya berada di belakang, tidak perlu lagi perkataan kah. Nampak beza dia. Kalau kata tanya berada di depan, kita kena letak kah, apakah. Okey, kalau di belakang, tak perlu. Warna kesukaan kamu apa? Itu ada beza ya, tapi maksud kedua-duanya samalah. Dia tanya tentang warna kesukaan. Okey, warna kesukaan kamu apa? Warna kesukaan apakah warna kesukaan kamu? Okey, baik, kita tengok contoh yang kedua. Okey, bila untuk menanyakan masa dan waktu. Nak tanya masa, nak tanya waktu. Nak tanya hari, nak tanya masa, waktu. Samalah. Okey, contoh ayat. Nombor 1, bilakah ayah akan pulang dari luar negara? Nampak perkataan bila di depan kita tambah kah, K-A-H. Okey, ayat yang kedua, ayah akan pulang dari luar negara bila? Itu tak perlu kita letakkan kah.
Sama lah, mana-mana kata tanya itulah keadaannya. Okey, dan jangan lupa tanda soal ataupun kata tanda tanya letakkan di hujung ayat ataupun di akhir ayat. Okey, baik. Tengok contoh yang ketiga. Baik, contoh yang ketiga, siapa? Okey, untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapakah ketua kelas kamu? Okey, yang kedua, ketua kelas kamu siapa? Okey, nombor satu tu tengok perkataan kah selepas kata tanya, sebab kata tanya tu berada di awal ayat. Yang kedua tu kata tanya berada di belakang ayat ataupun di hujung ayat. Siapakah ketua kelas kamu? Ketua kelas kamu siapa? Ataupun kalau kita tanya, siapakah nama kamu? Nama kamu siapa? Tu biasa kita tanya kan. Tama-tama kalau kamu baru masuk kelas ke untuk awal tahun, mesti nak tanya nama kawan kamu. Okey? Baik, contoh yang keempat yang seterusnya. Mana? Mana ni memang tak ada lain, kita nak tanyakan tempat. Jadi penggunaan mana ni kita nak tanyakan tempat. Contoh ayat. Di manakah Encik Hadi tinggal? Nombor dua, Encik Hadi tinggal di mana? Perkataan walaupun cikgu tulis mana, tapi kita gunakan kata sendi ya, di. Okey, di manakah? Dan ayat kedua di mana saja, sebab kata tanya berada di belakang ayat ataupun di hujung ayat. Okey, harap faham ya. Tapi kan untuk yang nombor dua tu, kalau kita letak di pun boleh ya. Contoh, Encik Hadi tinggal mana? Okey, masih boleh. Masih lagi menunjukkan maksud yang sama dan penggunaan kata tanya yang betul. Okey, contoh yang keempat, yang kelima. Okey, bagaimana? Okey, untuk menanyakan keadaan atau cara. Macam cikgu sebut tadi. Okey, contoh, bagaimanakah cara-cara untuk membuat kek? Okey, contoh kedua, cara-cara untuk membuat kek bagaimana? Okey, jadi perkataan yang pertama tu, ayat yang pertama tu kita guna kah, sebab berada di hadapan. Bagaimanakah cara-cara untuk membuat kek? Ataupun cara-cara untuk membuat kek bagaimana? Kalau kita nak tanya keadaan, bagaimanakah keadaan cuaca hari ini? Keadaan cuaca hari ini bagaimana? Okey, itu penggunaan bagaimana. Okey, nang je. Baik, seterusnya buka buku teks ya, muka surat 69. Okey, 69 buku teks, kata tanya dan tajuknya sentiasa beringat sentiasa. Okey, beringat sentiasa dan tentang kata tanya lah. Dalam tu ada contoh lagi. Okey, dah buka dah? Kita akan tengok satu-satu ya. Baik, ini bahagian atas dulu. Okey, ini cikgu tu dia bagi tahu dia tanya. Apakah nama pondok ini? Apakah, perkataan apakah ya, apa. Dan penggunaan kah tu sebab kata tanya tu, ayat tanya tu permulaan dia apa berada di hadapan. Okey, siapakah yang bertugas di sini? Bilakah pengawal keselamatan bertugas? Di manakah letaknya pondok pengawal keselamatan? Okey, ada 4 soalan di situ. Penggunaan apa, siapa, bila dan mana. Yang warna merah tu. Okey, kalau kita nak letakkan penggunaan kata tanya di bahagian belakang macam mana? Siapa pandai? Nama pondok ini apa? Okey, bertugas di sini siapa? Pengawal keselamatan bertugas bila? Letaknya pondok pengawal keselamatan di mana? Okey, itu kalau penggunaan apa, siapa, bila dan mana berada di belakang ayat. Okey, baik, kita tengok yang bawah pula ya. Ada 4 gambar dekat bawah tu. Okey, gambar yang pertama. Okey, siapa? Okey, yang ini cikgu tak ada bagi kata tanya, tapi dalam buku teks tak ada kata tanya, tapi cikgu bagi dekat bawah tu. Okey, macam mana kita nak gunakan perkataan siapa? Okey, dalam buku teks dia dah bagi jawapan. Cikgu Dania sedang menasihati murid-murid. Jadi bila kita nak letakkan siapa, okey, penggunaan siapa tu, jadi kita tulis kat situ, Cikgu Dania sedang menasihati siapa? Ini Cikgu Daniel ni dia sedang menasihati murid-murid. Jadi itu jawapan dia.
Dan soalannya, Cikgu Daniel sedang menasihati siapa? Jadi, penggunaan kata tanya siapa. Kalau kita nak letak kata tanya di depan, macam mana? Ya, siapakah yang sedang dinasihati oleh murid? Ataupun siapakah yang sedang menasihati murid-murid? Perkataan kah kena letak ya. Tapi cikgu bagi contoh ni, cikgu letakkan siapa tu di belakang. Okey, yang kedua, gambar yang kedua. Okey, kata tanya yang kedua, gambar yang kedua kan? Okey, gambar yang kedua kata tanyanya adalah mana? Okey. Jawapan ataupun pernyataan yang dia bagi, murid-murid dilarang bermain di atas tangga. Okey, macam mana kita nak bina soalan dia? Di manakah murid-murid dilarang bermain? Yang ini cikgu letak depan pula dan cikgu letakkan perkataan kah. Tapi kalau cikgu nak letak mana kat belakang, boleh tak? Boleh kan? Jadi dia akan jadi murid-murid dilarang bermain di mana? Kita ambil pernyataan yang atas tu, cuma jangan masukkan subjek ataupun objek dia. Okey, murid-murid dilarang bermain di mana? Okey, tapi ini untuk contoh ni cikgu bagi di manakah murid-murid dilarang bermain. Okey, ini contoh yang kedua, gambar yang kedua dalam buku teks. Kita tengok pula gambar yang ketiga. Baik, gambar yang ketiga, kata tanya yang kena guna adalah apa? Dan pernyataan dia, ini gambar stor tukang kebun. Soalan senang. Nak buat kata tanya, nak bina ayat kata tanya, ini gambar apa? Ataupun kalau nak gunakan kata tanya tu di bahagian hadapan, apakah gambar ini? Senang ya. Dan jawapan dia ataupun pernyataan dia, ini gambar stor tukang kebun. Okey. Cikgu harap faham ya penerangan cikgu penggunaan kata tanya. Mudah je sebenarnya sebab benda ni memang hari-hari kita guna. Okey, baik. Kita tengok contoh yang keempat ataupun gambar yang keempat dalam buku teks. Baik. Kata tanyanya adalah bila dan pernyataan dia, murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Okey, dan cikgu bagi contoh di situ, murid-murid membeli makanan bila? Boleh tak kalau nak buat ayat lagi satu tu? Siapa nak cuba? Okey. Ya, betul. Bilakah murid-murid membeli makanan? Okey, jadi kita dah ada dibagi jawapan, kita bina sahaja kata tanya. Okey, murid-murid membeli makanan bila? Ataupun bilakah murid-murid membeli makanan? Jawapan dia, murid-murid membeli makanan pada waktu rehat. Sebab cikgu kata tadi, penggunaan bila adalah penggunaan untuk bertanyakan masa atau waktu. Betul kan? Ingat kan? Bagus. Baik, kita buat latihan di buku aktiviti ya, supaya kamu lebih faham. Dan cikgu rasa kamu boleh faham ya, sebab mudah saja penggunaan perkataan ataupun kata tanya. Kata tanya ni, apa? Cikgu bagi 4 contoh je yang ini. Apa, bila, okey, mana dan siapa. Cukup 4 saja. Nanti kita akan belajar lain kali kata tanya yang lain. Okey, baik. Jadi sekarang buka buku aktiviti. Okey, buku aktiviti untuk kata tanya ni ada 3 muka surat kamu kena buat ya. Agak banyak sikit lah. Tak apalah, boleh buat kan? Perlahan buat. Baik, kamu akan buat buku aktiviti hari ini muka surat 75, 76 dan 77. Dan satu lagi nanti ada untuk kata perintah pun ada. Jadi 4 muka surat untuk tugasan hari ini. Okey, tak apa. Cikgu bagi masa, kalau tak dapat siapkan hari ini pun tak apa, tak ada masalah. Okey, boleh hantar cikgu esok atau lusa ataupun sampai hujung minggu ni pun boleh. Okey, baik, bersedia untuk muka surat 75 dulu. Okey, buku aktiviti. Dah ada ke? Ada yang belum ada? Okey. Boleh juga terus bersedia dengan pensel ya. Kalau kamu nak terus tulis jawapan waktu cikgu terangkan pun boleh, tak ada masalah. Kalau tak pun tak apa, dekat ujung-ujung tu nanti ada cikgu sertakan. Jangan risau. Okey. Baik, tapi buat sendiri dululah. Jangan tiba-tiba terus nak tiru jawapan. Okey, baik, kita tengok yang pertama.
Muka surat 75. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dengan kata tanya yang diberikan. Ada 4 kata tanya yang diberikan, iaitu siapa, bila, apa dan mana. Keempat-empat tu memang kita belajar dah tadi kan. Jadi ada 4 gambar, 4 gambar yang diberikan. Gambar yang pertama tu, ini pondok. Agaknya apa jawapan tu? Pondok apa? Pondok siapa ke? Pondok bila ke? Pondok apa ke? Pondok mana? Ini pondok. Cikgu senyap dulu. Pilih jawapan dekat atas tu. Yang kedua, ada perkataan kah. Jadi maknanya kata tanya berada di hadapan. Kah nama pengawal keselamatan yang bertugas. Ada tu dalam name tag tu, nama apa tu? Zainuddin. Tapi tak nak tanya dengan Zainuddin tu, tapi cuma nak tanya kah nama pengawal keselamatan yang bertugas. Ingat balik ya, cikgu kata penggunaan kata tanya untuk orang yang mana satu. Senang je. Baik, gambar yang ketiga. Pada waktu kah murid-murid pulang dari sekolah. Baik, masih ada lagi perkataan kah. Jadi sebab dia permulaan ayat kata tanya kita letak depan ya. Pada waktu kah murid-murid pulang dari sekolah. Senang, dah nampak jam dah tu. Apa kata tanya yang menunjukkan masa atau waktu? Jeng jeng jeng. Boleh jawab kan? Dan yang keempat, di kah murid-murid menunggu bas. Ada gambar tu dekat. Di kah murid-murid menunggu bas. Kalau 3 yang atas tu dah dapat jawab, yang keempat tahulah yang mana jawapan dia kan. Kalau siapa yang nak terus tulis pun boleh, nak buat kemudian pun tak apa. Ini untuk muka surat 75. Kita beralih pula ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 76. Masih lagi dalam tajuk kata tanya ya. Muka surat 76. Tadi A, yang ini B pula. Bina ayat dengan menggunakan kata tanya berdasarkan gambar. Dia dah bagi kata tanya dekat setiap gambar tu. Kamu cuma bina ayat sahaja. Gambar yang pertama tu dia dah bagi contoh. Senanglah. Baik. Itu kereta apa? Itu kereta apa? Dan jawapan dia cikgu rasa kamu tahu kan? Baik. Ada gambar besar lagi tu. Kita tengok gambar yang kedua. Gambar dia tunjuk seorang anggota bomba dan dia tunjukkan nama. Dan kata tanya yang diberi adalah siapa. Jadi agak-agak apa jawapan dia? Kita nak tulis siapa dekat situ. Dia dah tunjuk nama tu, name tag tu. Siapa tahu? Nama anggota bomba itu siapa? Nama anggota bomba itu siapa? Baik, gambar yang ketiga. Perkataan mana? Dah ada perkataan mana, maksudnya nak tunjukkan tempat. Dan jawapan dia bagi tu jalan kan? Ada jalan tu, maknanya tempat lah tu. Baik. Jadi, apa jawapan dia? Perkataan depan dia ataupun ayat depan dia. Balai bomba itu terletak di mana? Balai bomba itu terletak di mana? Baik. Gambar yang keempat tu gambar rumah terbakar. Dan kata tanya yang dia bagi, bila? Jadi mesti nak tahu masa kan? Sebab dia bagi bila. Jadi apa ayat dia? Tengok pada gambar. Gambar tu menunjukkan apa? Menunjukkan rumah terbakar. Jadi kalau kita nak bina ayat dia, kita boleh buat rumah itu terbakar bila. Kita tak boleh buat bilakah sebab dia dah bagi letak siap-siap dah kata tanya tu dekat bahagian belakang. Jadi kita boleh tulis ayatnya, rumah itu terbakar bila.
Rumah pula. Rumah itu terbakar bila. Jadi penggunaan kata tanya ni berada di bahagian belakang ataupun di hujung ayat. Okey, ada yang tak dapat ke? Tak apa. Lepas ni ada cikgu bagi, jangan risau. Tapi kalau yang dapat tu terus tulis jawapan ya. Okey, kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 77. Okey, bina ayat tanya berdasarkan gambar dan dialog. Dia dah ada dialog kat situ. Okey, kita baca dialog dulu. Ayah hendak pergi ke mana? Ayah hendak pergi meronda di kawasan taman kita. Okey, itu contoh dia bagi perbualan dialog. Okey, seorang ayah dan anak perempuan dia tanya ayah hendak pergi ke mana. Jadi perkataan mana di situ merupakan kata tanya. Okey, dan ayah dijawab ayah hendak pergi meronda di kawasan taman kita. Okey, agak-agak anak dia tanya apa? Okey, gunakan kata tanya yang mudah. Okey, sebab ayah dia jawab, ayah bertugas sebagai anggota skim rondaan sukarela. Okey, jadi apa agaknya soalan anak dia? Boleh buat ya. Ayah bertugas sebagai apa? Ataupun apakah tugas ayah? Ayah bertugas sebagai apa? Ataupun apakah tugas ayah? Okey, soalan yang ketiga ataupun gambar ketiga, anak dia tanya lagi dan ayah dia jawab, ayah bertugas mulai pukul 10.30 malam hingga pukul 5 pagi. Dia menunjukkan masa. Okey, menunjukkan masa. Kita nak guna apa? Kita guna bila boleh guna bila. Okey. Atau ialah menggunakan bila ataupun kalau nak buat pukul berapa pun boleh. Okey, tak apa. Macam mana kita nak buat ayat dia? Bilakah ayah bertugas? Ataupun boleh buat juga ayah bertugas bila? Atau kalau kita nak tanya perkataan nak guna penggunaan kata tanya berapa pun boleh. Contoh kita boleh buat ayah bertugas pukul berapa? Sebab jawapan ayah dia bagi pukul berapa kan? Dari pukul berapa ke pukul berapa. Jadi boleh dua jawapan. Sama ada ayah bertugas bila ataupun ayah bertugas pukul berapa. Ataupun kalau kamu nak buat kata tanya di bahagian hadapan, bilakah ayah bertugas ataupun pukul berapakah ayah bertugas. Boleh dua jawapan, cikgu terima, tak ada masalah. Okey. Baik, dan yang terakhir, anak dia tanya lagi. Dan jawapan pada ayah dia, ayah meronda dengan Pakcik Amir, jiran kita. Tu jawapan ayah dia bagi. Ayah meronda dengan Pakcik Amir, jiran kita. Agaknya apa soalan anak dia? Banyak betul kan soalan anak dia? Okey. Siapa boleh jawab? Ya, ayah meronda dengan siapa? Boleh ya, ayah meronda dengan siapa? Penggunaan kata tanya siapa. Ataupun siapakah yang meronda dengan ayah? Kamu boleh buat dua jawapan ya. Pilih, jangan buat dua-dua. Kamu pilih mana-mana jawapan yang kamu rasa sesuai dan senang untuk kamu tulis ya. Okey, boleh. Okey, baik. Cikgu tahu mungkin ada yang tak dapat ya tadi bila cikgu bagi jawapan tadi. Jadi ni cikgu bagilah. Tapi kalau dah jawab tu tak apalah. Kalau rasa was-was dengan jawapan boleh semak ya. Cikgu bagi untuk muka surat 75, 76 dan 77. Cikgu bagi jawapan ni senang supaya kamu dapat semak. Ini yang gambar muka surat 76. Nama anggota bomba itu siapa? Okey. Balai bomba di mana tadi? Balai bomba tu di mana? Dan ini muka surat 77. Okey, muka surat 77. Boleh kamu semak jawapan. Okey, baik. Cikgu teruskan dengan tajuk yang seterusnya iaitu okey, masih lagi tema keselamatan, kita selamat di sini dan tajuk dia adalah bomba sukarela. Tadi kita banyak buat ayat berkenaan bomba kan. Tapi kali ini kita akan belajar sikit tentang kata perintah. Okey, tajuk bomba sukarela dan tata bahasa yang kita akan belajar sikit hari ini
adalah tentang kata perintah. Okey, kita akan tengok. Baik, kita akan tengok apa itu kata perintah. Okey, maksud kata perintah adalah bertujuan untuk menimbulkan tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan dan sebagainya. Biasanya kata perintah ni memerintah, nak arahkan, nak suruh, nak suruh buat, nak larang. Itu yang kita panggil sebagai kata perintah. Dan contoh tu cikgu bagi sebelah tu, sila, jemput, tolong, harap dan jangan. Kata perintah ni kita akan guna di depan ayat ya. Sama juga macam kata tanya tadi. Kata perintah ni pun memang hari-hari kita gunakan. Biasa daripada mak atau guru kamu mungkin ada arahan, ada perintah, ada larangan yang diberikan. Kita gunalah perkataan kata perintah. Ini lagi contoh. Samalah tadi. Sila, jemput, jangan, tolong, harap dan usah. Usah tu lebih kurang macam jangan jugalah ya. Usah dan jangan tu lebih kurang sama maksud. Kalau sila tu silalah. Tolong kita nak minta tolong. Kalau jemput jemput masuk, jemput makan. Dan harap tu macam kita haraplah, mengharapkan. Tak apa, kamu jangan pening-pening. Cikgu ada contoh dia setiap daripada kata perintah ni. Kita akan tengok satu persatu supaya kamu lebih faham. Sebenarnya kata perintah ni paling senang. Guna kat depan ayat sahaja. Kita tengok contoh yang pertama, iaitu harap. Harap maksudnya menyatakan maksud keinginan mendapatkan sesuatu atau meminta dilakukan sesuatu. Contoh, harap kamu hadir ke majlis esok. Harap kamu semua bersabar. Itu contoh ya. Contoh kita gunakan perkataan harap, iaitu menyatakan maksud keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Harap kamu hadir ke majlis esok. Harap kamu datang sekolah esok. Harap kamu siapkan kerja. Itu biasa cikgu sebutkan. Cikgu biasa sebut macam tu. Kata perintah harap. Baik, seterusnya jangan ataupun usah. Dua perkataan ni sama lebih kurang. Maksudnya menyatakan maksud larangan atau tidak boleh melakukan sesuatu. Ini larang. Tak boleh buat. Contoh ayat, jangan buang sampah merata-rata. Ayat yang kedua, usah menangis adik. Jadi kita gunakan perkataan jangan atau usah, iaitu menunjukkan ataupun menyatakan maksud larangan dan juga tidak boleh melakukan sesuatu. Jangan buang sampah merata-rata, usah menangis adik. Sila, meminta seseorang melakukan sesuatu dengan tertib dan beradab. Maksudnya kita nak suruh orang tu buat, kita gunakan perkataan sila, iaitu lebih tertib dan lebih beradab. Contoh, sila masuk ke dalam kelas sekarang. Sila masuk ke dalam rumah saya. Jadi kita nak suruh masuk. Nak minta datang, minta masuk, kita gunakan satu perkataan yang nampak sopan. Sila masuk ke dalam kelas sekarang. Sila masuk ke dalam rumah saya. Jadi kita gunakan perkataan sila di mana kita nak meminta seseorang melakukan sesuatu dengan tertib dan beradab. Ataupun kata mudah dia dengan lebih sopan. Nak suruh orang buat sesuatu, kenalah sopan. Tak boleh main, "Hai, masuk." Tak boleh lah macam tu. Ada kesopanan dia. Cikgu harap faham ya. Baik, untuk kata perintah yang seterusnya. Yang ini lebih kurang sama dengan sila tadi, tapi ni kita guna jemput. Menyatakan maksud mengajak atau mengundang. Kalau tadi kita suruh masuk, ini kita minta datang. Kita ajak dia. Contoh, jemput datang ke rumah saya esok. Jemput minum air ini. Kita nak mengajak dia, nak suruh dia datang, nak panggil dia. Mengundang. Mengundang tu kita nak ajak lah. Mengajak atau mengundang. Jemput datang ke rumah saya esok. Jemput minum air ini. Jemput masuk, boleh juga. Jemput masuk, sama lebih kurang tak jauh beza dengan sila tadi. Baik. Kata perintah jemput ya. Dan seterusnya, kata perintah yang
cikgu rasa boleh dikatakan kita gunalah selalu, iaitu tolong. Apa dia pula tolong ni? Menyatakan maksud meminta pertolongan atau bantuan. Nak minta tolong, nak minta orang bantu, kita gunalah kata perintah dia tolong. Contoh, tolong tutup suis kipas. Okey, yang kedua, tolong angkatkan buku ini. Tolong tutup pintu. Tolong okey, biasa kita guna perkataan tolong ni memang boleh dikatakan kita guna setiap hari ya. Iaitu di mana maksud dia meminta pertolongan atau bantuan. Sama juga tadi, maknanya kita nak minta pertolongan dengan sopan, dengan beradab, dengan tertib. Sebab kita digalakkan. Okey, kita orang Malaysia ni kebanyakan dia memang diminta untuk nak minta apa-apa pun kena ada adab, kena sopan. Okey, baik, boleh. Harap faham ya. Baik. Untuk seterusnya, cikgu nak kamu buka buku teks. Okey. Muka surat 70. Okey, muka surat 70 tentang kata perintah, iaitu tajuk dia bomba sukarela. Ada gambar di situ. Okey. Dan ada 4 ayat perintah yang menggunakan kata perintah yang kita belajar tadilah. Okey, kita tengok ya. Okey, gambar ni tengok yang pertama tu ada gambar jam yang atas sekali tu, dan ayat perintah ataupun penggunaan kata perintah dia sila. Sila berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Ini merupakan arahan ya, tapi diguna dengan keadaan sopan, diguna perkataan sila. Sila berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Okey, kemudian seterusnya, ini arahan pula. Harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Okey, harap. Ini lebih kepada arahan ya. Harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Okey, yang ketiga, jangan sentuh api itu. Ini larangan. Larangan yang agak keras. Sebab apa tu dia kata? Jangan sentuh api itu. Okey, kemungkinan api itu bahaya. Jadi arahan dia jangan sentuh api itu. Dan yang keempat, tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Ini pun arahan. Okey, kata perintah yang menunjukkan arahan. Tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Okey, arahan tapi dengan lebih sopan menggunakan perkataan tolong. Okey, ini adalah 4 contoh kata perintah. Okey, penggunaan kata perintah yang ada dekat buku teks. Jadi boleh faham ya. Okey, ada 4 iaitu dia guna sila, harap, jangan dan tolong. Okey. Terusnya kita sambung buku aktiviti. Okey, buku aktiviti untuk tajuk kata perintah. Ni mudah aja, ada satu muka surat je kalau tak salah cikgu. Okey, baik. Buka balik buku aktiviti kamu. Okey, arahan dia bina ayat dengan kata perintah yang diberikan. Okey. Panduan keselamatan semasa hujan. Okey, ada gambar orang berpayung dan dia ada perkataan tu, gunakan payung. Jadi perkataan ataupun kata perintah yang diminta gunakan adalah sila. Okey, jadi macam mana? Gabungkan je lah ayat dia. Sila gunakan payung. Sila gunakan payung. Baik, gambar yang kedua, telefon bimbit. Jadi ini cikgu rasa apa tu, ada tanda pangkah di situ. Jadi kata perintah apa ni? Ya, yang menunjukkan larangan ya, tak boleh. Jadi kita guna jangan. Dia bagi situ kata perintah jangan. Okey, ayat boleh kita bina? Ya, jangan gunakan telefon bimbit. Jangan gunakan telefon bimbit. Waktu hujan kan? Kena sambal petir nanti. Okey, yang ketiga, duduk di dalam rumah. Jadi kalau waktu hujan, tak ada aktiviti, tak ada apa, duduklah dalam rumah. Okey? Dan kata perintah yang dia bagi adalah harap. Okey, jadi apa ayat dia? Ya, harap duduk di dalam rumah. Harap duduk di dalam rumah. Okey, dia macam
bukan larangan tapi minta lah, minta. Okey, minta dengan sopan gunakan perkataan harap. Dah hujan tak payahlah nak keluar. Okey, itu kalau bahasa kita lah. Tapi untuk dalam buku ni, okey, dia bagi perkataan harap, jadi gunakanlah harap duduk di dalam rumah. Boleh ya? Walaupun garis tu panjang, ayat ni kita buat pendek cukup lah. Okey, cikgu harap kamu dapat ya. Kalau tak ada yang tak dapat ni, cikgu ada bagi ni. Okey, untuk muka surat 78. Okey, tentang kata perintah. Okey, B ya, sebab tadi kita dah buat A muka surat 77 tadi. Okey, 77 tadi kata tanya dan B ni adalah kata perintah untuk buku aktiviti. Okey, baik. Jadi, cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan kerja cikgu hari ni ya. Ada 4 muka surat untuk buku aktiviti. Senang je sebenarnya, okey. Dan cikgu tak apa, cikgu bagi masa. Tak semestinya kamu nak siapkan hari ni. Okey, cikgu bagi sampai hujung minggu ni pun tak apa. Cikgu masih terima lagi. Okey, bila masa cikgu pun faham mungkin keadaan tak kamu berkongsi peranti dan sebagainya. Jadi cikgu bagi masa. Asalkan kamu buat. Bagi cikgu Yati dan juga cikgu Aina, kami faham ya keadaan mungkin ada kekangan-kekangan. Okey, lambat pun tak apa, tak dapat bagi hari ini, masih ada masa lagi. Okey, baik. Jadi cikgu rasa sekian dulu untuk hari ini dan cikgu harap kamu jaga diri kamu, okey? Jaga kesihatan, jangan keluar kalau tidak ada apa-apa yang penting. Kalau keluar jangan lupa pakai mask. Kalau boleh pakai double mask, okey? Walaupun kita semakin turun kes, tapi kita mesti sentiasa menjaga SOP. Okey, cikgu harap sampai kamu dapat siapkan kerja cikgu dan kita akan jumpa lagi ya. Okey, bye. Jaga diri kamu. Bye. Assalamualaikum.